silibus untuk pengajian tauhid di masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negeri Johor. Dan kemudian diikuti oleh negeri-negeri yang lain pun ikut sekali gunakan kitab ini. Jadi pada muka surat 3 ni ada mukadimahnya yang saya nak terangkan sedikit. Jumpa tak Ustazah? Muka surat di 3 tak ada muka surat 5 je terus. Muka surat 5 tu dia sebelum muka surat 5 tu maknanya 2 muka surat sebelum muka surat 5. Ada tak? Okay. Ada. Dia ada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahillazi tafarrada. Tu ada tak? Ya, ada. Tafarrada Saya nak terangkan sikit lah situ. Sebabnya nanti maknanya mana-mana pelajar-pelajar yang dah khatam kitab ini, kemudian dia nak dia nak bawa pengajian ni dalam family, dalam usrah di surau ataupun di sekolah-sekolah ataupun di masjid surau. Maknanya kalau mereka sudah habis belajar nanti, mereka pernah khatam kitab ni. Jadi kalau mereka ada peluang untuk mengajar, maka mukadimah ni agak bergunalah depan ni. Jadi kita akan tengok apakah makna dia punya keterangan itu. Alhamdulillahillazi tafarrada bil wahdaniyah. Segala puji bagi Allah allazi tafarrada bil wahdaniyah. Yang tunggal, tafarrada yang tunggal bil wahdaniyah dengan keesaannya. Wa tanazzaha an musyabahatil hawadith. Wa tanazzaha dan suci an musyabahah daripada musyabahah menyerupai al hawadis segala yang baharu. Segala yang baharu ni iaitu segala yang ada permulaan. Yang ada permulaan ni apa? Yang ada permulaan ni adalah segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah disebut sebagai hadis. Hadis. Ha alif dal tha. Kalau tunggal, kalau satu, kalau singular. Kalau pluralnya dipanggil hawadis, jamaknya. Allah Ta'ala maha suci daripada menyerupai segala yang ada permulaan, yang baharu. Fi nu'utihi, pada sifat-sifatnya. Nu'ut itu sifat-sifatnya al-azaliyah. Sifat-sifatnya yang azali, yang tidak berawal. Yang tidak berawal. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin. Selawat dan salam atas penghulu kita, iaitu penghulu al-muwahhidin, penghulu sekalian orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa safwati rabbil alamin. Wa safwah. Safwah ini maknanya orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syirik, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang hati baginda telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala bentuk syirik, iaitu Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Penghulu kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, ajma'in seluruhnya. Jadi itu mukadimah kuliah tauhid lah. Biasa kalau kita mulakan kuliah tauhid, kita akan sebut mukadimah ini. Kemudian sebelum tu saya nak minta maaf kepada semua pendengar. Sebabnya saya menjangkakan pada malam ni saya akan sampai di rumah mertua saya di Sijangkang. Tapi rupa-rupanya perjalanan jam, jadi saya tak sempat sampai. Daripada Port Dickson nak ke ke Sijangkang, Teluk Panglima Garang, Selangor, jam. Jadi saya kuliah di di depan masjid lah. Ni pun di dalam kereta. Jadi minta maaf banyak-banyak. Harapnya jelaslah penyampaian ini. Dan mudah-mudahan sedikit sebanyak manfaat ini diambil sebaiknya, insya-Allah. Agak-agak Ustazah, jelas tak Ustazah? Suara saya ni jelas kan? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita nak sambung pada muka surat 5 hari tu. Kita terhenti pada kalimah Rabbil Alamin, dekat Rabb tu. Saya ada nak terangkan 3 jenis
tauhid. 3 jenis tauhid yang mana cara kita nak mengesakan Allah Ta'ala ni ada dalam pengajian ilmu tauhid ada 2 kaedah yang terkenal lah. Yang terkenal iaitu yang pertama yang paling masyhur adalah pendekatan yang dibawa oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah ni kita panggil sifat 20 lah. Nak mengenal Allah Ta'ala dengan menggunakan sifat 20. Ada satu lagi kaedah nama dia tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat. Tauhid yang 3 ni asalnya dipelopori oleh Imam Ibn Taymiyah. Kemudian ada kontroversi yang agak menjadi isu besar lah di kalangan para ulama ketika di zaman Imam Ibn Taymiyah. Tetapi setelah itu ada beberapa ulama selepasnya yang memurnikan kaedah itu, iaitu dengan memberikan definisi yang lebih memberikan definisi yang tidak membawa kepada kontroversi di antara para ulama, iaitu tauhid uluhiyah dimaksudkan dengan mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita. Kita mulakan dengan tauhid rububiyah dulu. Ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan yang ketiga tauhid asma' wa sifat. Jadi ini metod ni biasa digunakan oleh kelompok-kelompok salafi. Cumanya kelompok salafi ni kita tak pakai. Di Malaysia ni sebenarnya kita tak pakai kaedah ni. Cuma untuk ilmu kita kena tahulah. Sebab apa? Sebabnya supaya kita dapat memurnikan keadaan. Sebab zaman sekarang ni orang dia suka berbalah. Dia suka berbalah dan kadang-kadang ataupun mereka suka berdebat, bergaduh di media sosial ataupun kadang-kadang ada program dialog antara ulama-ulama kan, antara ustaz ni dengan ustaz ni kan. Tetapi disebabkan kefahaman itu tidak menyeluruh, maksudnya pihak A mereka tidak memahami pihak B. Pihak B pula mereka tidak memahami pihak A. Jadi dialog itu sebenarnya tidak memberikan manfaat kepada Islam. Bahkan mendatangkan fitnah, menambahkan lagi kecelaruan di kalangan orang awam. Jadi puncanya apa? Puncanya kerana kita tidak memahami sejarah penyusunan kaedah ilmu tauhid tersebut. Kemudian kita membahaskannya dengan tanpa ilmu. Jadi bila kita jadi dalam kuliah tauhid ni kita masukkan sekali apa yang dimaksudkan dengan tauhid 3. Yang pertama tauhid 3 itu tauhid rububiyah. Rububiyah itu bermakna kita mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Maksudnya apa? Kita mengesakan Allah dengan seluruh perbuatan Allah. Apakah perbuatan Allah? Iaitu terutamanya takdir Allah. Takdir Allah. Contohnya apa? Allah takdirkan pada hari ini kita dah sidai baju, kemudian hujan. Sidai baju, kemudian hujan. Kita punya reaksi kepada keadaan itu, contohnya, adakah kita sabar ataupun tidak? Ada orang dia mengeluh, alah kan, baru sidai baju kan, tiba-tiba kena hujan. Dia pun mengeluh, alah kan. Alah itu maksudnya dia tak bersedia, dia tak redha dengan apa yang Allah takdirkan. Bila dia tidak redha dengan apa yang Allah takdirkan, itu maksudnya dia tidak ada tauhid rububiyah. Itu maksud yang lebih tepat kepada tauhid rububiyah. Maksudnya orang yang mentauhidkan Allah dari sudut perbuatan Allah, maksudnya apa sahaja yang Allah perbuat pada diri dia, apa sahaja yang Allah takdirkan untuk diri dia, dia redha, sama ada yang baik, sama ada yang buruk, sama ada yang memberi tekanan kepada hidup dia, sama ada yang memberi nikmat kepada hidup dia, dia terima saja. Kenapa? Bukan kerana ujian atau nikmat itu, musibah itu bukan. Tetapi kerana dia melihat kepada Tuhan yang mentakdirkan, Tuhan yang memperbuat takdir tadi. Maka dia merasakan itu hak Tuhan. Saya hamba.
maka saya kena terima 100%. Itu maksudnya mentauhidkan Allah dengan perbuatan Tuhan. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita. Dengan makna apa? Dengan makna kita menjadikan seluruh perbuatan kita, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula, seluruh perbuatan kita menepati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan. Maka itu disebut sebagai mengesakan Allah dengan perbuatan diri kita. Maksudnya, fokusnya pada perbuatan kita. Kalau rububiyah tadi, fokusnya pada perbuatan Tuhan. Kita terima. Apapun Tuhan takdir pada kita, kita terima. Kita tenang, kita rasa bahagia. Kenapa? Kerana cinta kita kepada Allah menyebabkan apa yang Allah ujikan pada kita menjadi rasa ringan. Seperti kata hukama, orang yang mencintai seseorang, dia tidak akan merasa susah disebabkan oleh orang yang dicintainya. Maka apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintainya itu tidak menjadi sebab kesusahan bagi dirinya. Bahkan walaupun susah menjadi nikmat bagi dirinya. Itu menunjukkan tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Apa maksud mentauhidkan Allah dengan nama-nama Allah? Asma, nama-nama Allah. Wasifat dan sifat-sifat Allah. Kenapa Allah dinamakan dengan sesuatu nama? Kerana nama itu menunjuk kepada sifat Tuhan. Contohnya sifat Tuhan, pemurah, Rahman. Maka sifat Allah tu pemurah. Kan, Rahimah, pemurah. Maka Allah tu dipanggil dengan Ar-Rahman. Allah itu sifatnya pengasih, maka dipanggil dengan Yang Maha Pengasih, Ar-Rahim. Allah itu Hakim ataupun Hakim, maka dipanggil Allah itu Yang Maha Bijaksana. Jadi, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ni bagaimana kita nak gunakannya di dalam hati kita sebagai tunjang tauhid. Kaedahnya bagaimana? Kaedahnya ketika kita ditimpa satu musibah, ditimpa satu ujian, ataupun ketika kita mempunyai satu-satu hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah akan permohonan kita tadi dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Contohnya, kita rasa hidup kita tak ada siapa yang sayang pada kita. Maka kita pun doa, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita rasa hidup kita susah, kan, rezeki kita sempit. Kita doa dengan Ya Rahman, Ya Rahim juga. Kan, kita rasa hidup kita banyak masalah. Kan, kesempitan rezeki, kita pun doa dengan Ya Razzaq, Ya Wahhab. Macam isu Palestin baru sekarang ni. Bila kita baca doa kunut nazilah, maka kita berdoa dengan Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Kan? Nama Allah yang menunjukkan Ya Aziz, yang maha gagah. Ya Jabbar, yang maha memaksa. Ya Muntaqim, yang maha membalas. Kan? Jadi itu doa-doa itu menunjukkan pada hajat-hajat kita kepada sesuatu isu yang sedang kita hadapi. Jadi itu cara bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan 3 jenis tauhid ini. Kemudian Al-Alamin, dalam bahasa Melayu, kita ada pinjam perkataan Arab, kita gunakan untuk bahasa Melayu. Kita gunakan perkataan Arab tu untuk kita pinjam dalam bahasa Melayu, iaitu perkataan alam. Apa maksud alam? Alam itu kalau kita terjemah bahasa Melayu, seperti kita tanya orang, rumah kamu dekat mana? Kan, orang pun akan bagi tahu apa dia? Alamat dia. Kan, alamat rumah dia. Kenapa dipanggil alamat? Kerana ain, lam, alif, mim, ta. Alamat. Asal bahasa Arabnya daripada 3 huruf. Iaitu ain, lam, mim. Alam. Memberi makna tanda. Alam tu maksudnya tanda. Alamat maksudnya tanda bagi rumah. Kalau orang tanya rumah kita dekat mana, kita pun beritahu alamat. Jadi, alam maksudnya tanda.
Kenapa alam ni, dari alam semesta ini, langit, bumi, lautan, daratan, cakrawala, malaikat, syurga, neraka, seluruhnya disebut alam. Kenapa dipanggil alam? Kerana semua ini menjadi tanda. Tanda apa? Tanda bagi keesaan, tanda bagi wujudnya Tuhan. Yang kedua, bagi keesaan Tuhan. Jadi, alam ni menjadi bukti akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir-lahir, alam ni ada. Sesuatu yang asalnya tidak ada, kemudian tiba-tiba ada. Konsep dia, maka kita akan kata, akal kita akan mengatakan bahawa pasti ada yang menciptakan. Contoh, dekat depan rumah kita, asalnya tak ada, dekat depan rumah kita tu tak ada selipar. Kat depan pintu tak ada selipar. Tiba-tiba kita buka pintu ada selipar, kan? Maka akal kita akan timbul satu statement, pernyataan, daripada mana selipar ni, siapa yang bawa, siapa yang mengadakannya. Maka begitulah dengan alam ini. Satu lagi kaedah yang lebih mudah adalah, contoh lain iaitu kita pergi hutan, kita tengok ada dalam hutan tu ada satu pondok buruk. Pondok buruk ni dah usang, dah nak roboh dah pun. Kan? Kemudian kita dalam hutan tu dengan kawan kita berdua. Kita pun tanya pada kawan kita, Mat, ni siapa yang buat pondok ni ya? Kan? Kita pun tanya pada kawan kita. Kan? Kawan kita pun, kalau kawan kita jawab, pondok ni jadi sendiri. Agak-agak kita rasa dia sihat ke tak sihat sebenarnya. Tentulah ada something pada dia ni. Maksudnya akal dia tidak waras, tidak sihat. Maka daripada mana kita dapat satu pernyataan, statement bahawa pondok ini dibuat oleh seseorang. Kenapa? Apa bukti dibuat oleh seseorang? Dari mana kita tahu? Pernyataan itu datang daripada akal. Kemudian daripada mana kita tahu pondok ini dibuat? Kerana pada pondok itu ada satu sifat iaitu tersusun. Ada satu sistem. Ada tiangnya, ada lantainya, ada bumbungnya. Kan? Jadi, bila tersusun begitu, maka mustahil jadi sendiri. Mustahil jadi sendiri. Maka alam ni begitulah. Kan? Ada siang, ada malam. Kan? Bahkan pada kalender kita, kan? Ada kalender Komariah, kalender kalender Masihi. Kalender Komariah tu adalah cerapan kepada jadual pergerakan bulan. Kalender Hijrah. Kalender Masihi pula adalah cerapan kepada jadual pergerakan matahari. Dan itu semua bila habis saja pusingan dia akan ulang balik semula yang sama. Maka menunjukkan ia tersusun. Tersusun. Maka itu menunjukkan bahawa alam ni ada yang menciptakannya. Itu bukti akal. Bukti akal. Maksudnya otak manusia ni, tuan-tuan, para pendengar sekalian, perempuan, otak manusia dia boleh jumpa Tuhan dengan hanya melihat langit dan bumi. Boleh jumpa. Cuma yang manusia tak boleh jumpa nama Tuhan. Nama Tuhan ni manusia tak boleh jumpa. Kan? Tapi nak membuktikan, langit bumi ni pasti ada yang buat. Kan? Pasti yang buat itu berkuasa, pasti berilmu, pasti hidup, pasti mendengar. Kan? Yang itu akal boleh detect dengan otak dia. Tapi nak menentukan nama dia siapa? Yang itu otak tak boleh nak detect. Maka Allah mengutuskan para Nabi dan Rasul. Arab Badui, ada Nabi bertanya pada seorang Arab Badui, mana kamu tahu alam ni ada penciptanya? Kan? Arab Badui ni kata, Arab Badui ni kalau kita ni macam orang asli lah, orang dekat hujung negeri tu kan, dekat hutan kan. Dia duduk dekat hutan. Kalau dekat Arab tu dia tak ada macam kita hutan, dia padang pasir, hujung nun jauh padang pasir tu kan. Orang Badui.
Nabi tanya, orang Badui datang di bandar di Madinah, Nabi tanya. Bila dimasuk Islam, Nabi tanya. Kan, mana kamu tahu? Kan, Tuhan tu ada. Kan, maka Arab Badui ni kata, kalau tapak kaki unta tu ada, pasti ada untanya. Kan, walaupun untanya tak nampak, tapi kerana tapak kakinya ada, maka jawapan akal memberikan satu jawapan. Apa dia? Pasti untanya ada. Ustazah, saya nak tanya, apa ni, suara saya ni laju sangat ke tak? Okey Ustaz. Okey, clear. Okey ya? Saya Laju takut sangat. laju sangat. Tak. Faham. Jadi Arab Badui itu kata begitu, kan? Maka Ah. Nabi membenarkan apa yang beliau katakan. Orang Arab Badui tadi katakan. Kemudian kita tengok wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin, dan selawat dan salam atas penghulu kita wa maulana dan pembela kita, iaitu Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin. Sayyid adalah penghulu, penghulu sekalian mursalin, iaitu rasul-rasul. Rasul-rasul ni ada 313. 313 orang. Asalnya para nabi ada 124,000. 124,000. Daripada 124,000 ini, dilantik 313 naik pangkat jadi rasul. Dan penghulu kepada seluruh rasul-rasul dan para nabi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perkara penting yang kita kena ingat daripada berkenaan dengan selawat ni adalah, iaitu selawat ini adalah menjadi sebab keselamatan bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya berselawat kepada engkau 100 kali sehari, apakah yang akan saya dapat?" Nabi sebut, engkau akan selamat. Kemudian sahabat ni tanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau saya berselawat kepada engkau 1000 kali, apakah yang akan saya dapat?" Nabi kata, engkau akan selamat. Kan? Jadi selawat ini, kadang-kadang kita nak ada masa untuk menghitung tu, kadang-kadang kita sibuk dan macam-macam urusan lah. Tapi kita kena dapatkan juga satu waktu untuk kita selawat kepada Nabi SAW secara khusus. Selawat yang terbaik itu adalah selawat dalam tahiyat akhir. Disebut selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak letak Sayyidina ke tak nak letak Sayyidina tu boleh. Dalam mazhab, 4 mazhab, yang boleh letak Sayyidina ni hanya mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dalam solat mereka tidak meletakkan Sayyidina. Tetapi untuk mazhab Hanafi, dalam solat boleh baca Sayyidina. Jadi kenapa kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i, tapi dalam solat kita baca Sayyidina? Kenapa? Kerana para ulama sufi yang bermazhab Syafi'i, mereka bila nak sebut nama Nabi, seketul begitu saja mereka rasa macam sebut salah. Rasa Muhammad begitu saja rasa macam sebut salah. Ulama sufi ni, dia perasaan dengan Nabi tu dia lebih lagi. Kan? Jadi dia rasa sebut salah. Maka mereka meletakkan Sayyidina juga, walaupun mereka bermazhab Syafi'i. Cuma bagi kita bagi kita seluruh umat Islam terpulanglah nak letak Sayyidina boleh, tak nak letak pun boleh. Cuma bagi saya, disebabkan majoriti 3 mazhab kata dalam solat tak perlu letak Sayyidina, maksudnya lebih menepati sunnah Nabi, maka kita pakailah yang itu. Itu pendapat saya lah. Tapi kalau nak letak Sayyidina tak ada masalah. Itu adalah pendapat yang betul dan bagus. Yang salahnya adalah bila kita menyalahkan orang. Kan? Orang tu dia dibaca Sayyidina, kita kata, salah tu bid'ah. Yang itu tak betul. Jadi pemikiran yang sederhana adalah
Bila dia menjadi khilaf kepada 4 mazhab besar ni, maka para ulama berlapang dada. Mereka tidak menyalahkan yang lain, walaupun pendapat mazhab lain berbeza dengan mereka. Ataupun kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i sendiri ada sebahagian ulama yang lebih kepada kesufian, sufi muhakkik, mereka lebih suka meletakkan Sayyidina. Itu pun para ulama lain tidak menyalahkan mereka. Jadi kita kena tiru sifat para ulama ni. Mereka dalam bab perbezaan pendapat ni mereka tak gaduh. Kan, tak macam kita. Kita yang tak ulama ni, bila beza pendapat kita suka gaduh. Itu menunjukkan ilmu kita tu tak dalam, tak meluas. Tapi bagi para ulama yang ilmunya dalam, yang ilmunya luas, mereka bila berbeza pendapat, mereka tak bergaduh. Kan, mereka tak berbalah, mereka tidak berkelahi. Itu sifat yang terpuji yang kita kena tiru. Yang zaman sekarang ni orang banyak mengabaikan sifat tersebut. Nak berbincang secara akademik, kan, secara ilmiah, itu tak menjadi masalah. Itu satu yang bagus, kan. Tapi bila mula dengan saling menyalahkan, kan, saling bersangka buruk, itu adalah satu sifat yang sangat menyedihkan dan merugikan umat Islam itu sendiri. Wa khatamin nabiyyin, dan penutup sekalian nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi selepas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Kan, selepas Nabi Muhammad tidak ada nabi. Kalau ada orang yang mengaku jadi nabi, maka dia sudah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tolak dia. Kan. Cuma biasanya yang jadi masalah dia sekarang ni, orang mengaku jadi nabi ni dia bukan hanya sekadar mengaku, tetapi dia menggunakan beberapa peranti. Antara peranti yang digunakan adalah sihir. Sihir. Yang pertama, mereka sangat lembut dengan orang yang mereka nak dakwahkan. Mereka sangat lembut. Kan? Mereka akan cerita tentang tauhid. Nampak cantik semua, kan? Tapi bila dia dah dapat jarum dia, kan, dia akan gunakan sihir dia. Dan itulah yang banyak berlaku dalam ajaran-ajaran sesat. Permulaannya, kan, memang nampak macam bagus. Tapi bila dah rapat, kan, mereka belanja minum, mereka hidang makanan. Kan. Di situ adanya sihir dan sebagainya. Maka kadang-kadang yang terjebak itu pun sebenarnya ustaz-ustaz sendiri. Kan? Ustaz-ustaz yang ada lulusan agama sendiri pun kadang terjebak. Kan? Kita pun hairan. Kan? Orang jabatan agama sendiri pun hairan. Kan? Kenapa? Kerana di situ adanya sihir. Ada seorang ustaz ni dia nak berdebat dengan orang ajaran sesat. Tapi bila ada 2 sesi perdebatan. Sesi yang pertama, ustaz ni menang berdebat dengan Ayah Ping. Ayah Ping Terengganu lah. Kan? Ayah Ping memang dia hujah, dia kalah hujah. Bila kalah hujah ni maksudnya dia bukan orang yang benar, dia orang yang sesat. Tapi bila lepas sesi pertama, kan, Ayah Ping ni dia disebabkan debat itu di tempat Ayah Ping, maka Ayah Ping jamu dia minum. Masuk sesi debat yang kedua, belum Ayah Ping bagi hujah apa-apa, ustaz tu dah beri satu kenyataan. Dia kata sebenarnya pada sesi yang pertama tadi, apa yang saya sebut tu sebenarnya semua salah. Yang sebenarnya yang betul ni adalah Ayah Ping yang betul. Kan? Nak cerita betapa dahsyatnya sihir yang ada dalam ajaran-ajaran sesat. Itu dia punya modus operandi dia lah. Jadi maknanya, macam mana kita nak selamat daripada sihir? Kerana kalau kita tak ada peninding, maknanya boleh jadi iman kita pun dalam bahaya. Sebab itu Nabi kita SAW mengajar kepada kita amalan-amalan yang mudah, yang ringkas, yang senang, tetapi boleh menjadikan kita selamat daripada segala bentuk sihir. Apakah dia amalannya? Yang pertama amalan dia adalah baca Amanar Rasul. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarati. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah fi lailatin, pada satu malam, kafatahu, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya dunia dan akhirat.
Kata para ulama, kafatahu itu mencukupkan, kata Imam Mujahid mengatakan, apa maksud kafatahu? Allah mencukupkan segala keperluannya dunia dan akhirat. Keselamatannya di dunia, zahir batin. Keselamatannya di akhirat, zahir batin. Baca 2 ayat terakhir. Amanar Rasul sampailah habis. Fansurna ala qaumil kafirin. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Setiap malam. Cuma kalau kita tak tentu masa ni, dia kadang-kadang lupa. Jadi cara mudah dia, kita baca lepas maghrib. Lepas kita baca ayat kursi tu lepas maghrib. Sebelum kita baca tasbih, berzikir subhanallah, subhanallah tu, kita bacalah amanah Rasul. Amanah Rasul, ada orang baca daripada lillahi ma fis sama wa ati wa ma fil ard. Pun boleh juga nak baca daripada amanah Rasul, 2 ayat saja pun boleh. Nak baca 3 ayat pun boleh. Cuma yang paling penting 2 ayat. 2 ayat ni terpenting. Baca lepas maghrib. Siapa yang baca setiap malam, insya-Allah seharian itu dia selamat daripada segala bentuk sihir. Cumanya dia jangan tinggal kewajipan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan wajib dia, solat fardu 5 waktu, tinggalkan Ustaz, semua yang haram. Kan? Ustaz nak jelas kejap. Kalau Macam dia mana, rasa Ustazah? Apa dia, Ustazah? kon kalau dia berat nak melakukan ibadah wajib tu kan. Itu pun termasuk dalam sihir, Ustaz. Kadang-kadang ada setengah orang berat melakukan ibadah wajib ni. Ada sebab pertama kerana environment dia. Contohnya ahli keluarga dia yang, contohnya minta maaf sebut, ada setengah keluarga ni dia memang tak solat. Memang saya pernah jumpa, ada keluarga yang memang dia tak solat. Jadi dia nak solat tu berat. Kan? Ataupun dekat sekolah saya sini, sekolah agama, ada pelajar-pelajar kelas hujung lah. Ada 2-3 orang. Bila kita tanya kenapa dia tak solat, dia kata, satu, ayah dia sibuk. Kemudian tak sempat. Bila balik tu malam dia pun dah penat, kan, dia pun dah tidur, kan. Jadi subuh tu, kan, pun sama. Maksudnya ahli keluarganya memang dia tidak mengambil berat tentang solat. Jadi environment dia tidak membantu dia untuk menjaga amalan fardu. Itu satu kes lah. Tapi ada satu kes lain. Contohnya kerana ada saka. Saka ni maksudnya pendamping lah. Warisan kan keluarga. Dan yang ini kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi kaedah mudah dia macam mana? Kadang-kadang kita nak cari ustaz-ustaz yang boleh meruqyah kita ni kadang-kadang susah, tak jumpa. Kadang-kadang kita dah berubat, ustaz tu bagi amalan. Tapi bila kita buat, kita pun lama-lama jadi lemah, tertinggal. Lepas tu pendamping tu datang balik. Kan? Dia jadi macam tu. Jadi kaedah mudah dia adalah perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Selawat ni dia special. Dia tak ada siapa boleh lawan. Tak ada siapa boleh lawan. Kan? Sebab itu para pendengar sekalian, selawat ini caranya macam mana? Caranya ada satu kaedah mudah. Setiap kali pagi ataupun setiap kali kita teringat kepada Nabi, kita selawat. Jangan kira waktu. Jangan kira berapa bilangan dia. Kita selawat saja. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat pula yang ringkas. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Belakang dia kaedah wa sallim. Ada seorang ulama di Indonesia. Saya lupa namanya siapa. Tapi seorang ulama yang terkenal lah. Tak silap saya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Tak silap saya lah. Kalau saya silap tu, kalau ada yang tahu, minta perbetulkan balik lah. Beliau, bila dipanggil oleh orang kampung untuk menghalau jin atau makhluk halus yang ada buat gangguan di satu-satu tempat, rumah ke, pokok ke, kan? Contoh pokok tu nak ditebang, tak boleh nak tebang, kan? Contoh rumah tu nak duduk, orang tak boleh duduk situ. Jadi cara dia nak halau tu, dia kata tidak ada cara yang berkesan melainkan satu cara. Dia kata, sebelum dia nak buat ruqyah tu, dia mulakan dulu dengan selawat. Dan selawat itu, selawat lain tak berkesan. Selawat yang berkesan ni kaedah dia macam ni.
Allahumma salli ala Muhammad wasallim. Dekat belakang Muhammad tu dia tak ada wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wasallim. Dia buat begitu. Jadi, tapi sebenarnya kan, kalau kita tak buat begitu pun, itu kalau yang berat sangatlah. Maksudnya mungkin pendamping tu maksudnya dia kuat sangat kan. Jadi kita pakai selawat yang begitu. Tapi sebenarnya dengan selawat yang biasa pun sebenarnya sudah memadai. Kita banyakkan selawat. Bila kita selalu berselawat, lama-lama pendamping ni, walaupun dia tu warisan daripada keturunan kita, lama-lama dia tak tahan dengan kita. Dia akan pergi dengan sendirinya. Dia akan pergi sendiri. Sebab dia tak tahan. Sebab dengan selawat ni dia tidak mencederakan jin tersebut. Contoh lagi selawat ni kelebihan dia. Kalau kita dalam perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang jauh, biasanya kita akan lalu dekat hutan-hutan. Kan? Kena pula kadang lalu dekat hutan ni maghrib. Kan? Jadi nasihat saya, bila kita lalu dekat hutan ni maghrib, kan, jangan kita baca ayat kursi. Atau waktu malam, dekat tempat hutan, kan, dekat mana-manalah, dekat tengah pulau ke kan. Kita jangan baca ayat kursi. Sebab tempat itu bukan tempat kita. Tempat itu tempat mereka. Maksudnya kita yang datang ke tempat mereka. Bila kita baca ayat kursi itu sebenarnya akan mencederakan mereka. Kalau mencederakan mereka je, mereka mengganggu kita tak jadi masalah. Kadang-kadang mereka tak ganggu kita. Mereka ada di sekitar kita. Tapi dia tak ganggu. Tapi ayat tu boleh mencederakan mereka. Kadang yang mencedera tu keluarga mereka, anak, isteri. Sebab mereka pun ada keluarga. Ada anak, ada isteri, ada baby. Kan? Kadang itu yang menyebabkan dia marah. Dia marah pada kita. Kerana kita baca ayat kursi. Dan dia akan follow kita. Ketika kita tak baca dah, kita dah senyap. Ketika itu kita dah tak ada peninding. Ketika itu baru dia akan kacau kita. Jadi, nasihat saya, bila kita lalu dekat tempat-tempat yang kita, orang tua-tua kata tempat jin bertendang ni, tempat tinggal dia lah. Jangan kita baca ayat kursi. Kita bersalawat kepada Nabi SAW. Itu kaedah dia. Selawat. Tak kira lah nak selawat hidupkan pada handphone kita dekat YouTube kan. Kita dah save siap-siap dekat YouTube tu. Kita dah download siap-siap. Sebab kadang lalu-lalu hutan ni kadang dia tak ada line. Kan? Kita selawat apa-apalah. Apa-apa jenis selawat lah. Nanti dekat dalam tu kita tengah hidupkan je. Jalankan je audio tu. Kan, video tu. Kemudian kita sama-sama satu family kita selawat dalam kereta sambil dalam perjalanan. Kan? Ataupun kalau kita ada kemudahan macam tu, kita selawat biasa je lah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kan, dengan nada yang rendah, tenang, supaya kita boleh lama. Maksud tak penat lah selawat tu. Kan? Jadi lepas saja kawasan tu, kita boleh slow lah. Kan? Maksudnya kita sendiri selamat, kita selawat pada Nabi, Allah selawat pada kita 10 kali. Kita selamat, tempat kita lalu tu pun, jin-jin tu pun selamat juga. Kita tak kacau mereka, mereka pun tak kacau kita. Itu kaedah dia lah. Itu ya, dari segi yang pengalaman dan ilmu yang saya tahulah. Jadi kaedah dia begitu. Jadi orang yang dia rasa berat nak beribadah, nak jaga ibadah wajib dia, maka kaedah dia banyakkan selawat. Kan? Banyakkan selawat. Ingat saja Nabi selawat, pagi selawat, petang selawat. Kan? Ingat saja, tengok saja langit selawat, tengok saja masjid selawat, tengok kawan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang kat mulut tak selawat, dekat hati selawat. Kan? Jadi jadikan selawat tu kebiasaan. Tapi nak jadikan biasa ni, kadang-kadang dia jadi berat. Dia jadi berat sebab tak biasa. Jadi nak bagi biasa tu kena ada satu amalan yang tetap. Amalan yang tetap ni, yang saya nak kongsikan pada malam ni adalah amalan yang baginda Nabi SAW sendiri sarankan pada kita. Iaitu Nabi sebut, pada waktu siapa yang berselawat padaku pada waktu pagi 10 kali, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. 10 kali pagi. Kemudian lepas asar petang, selawat lagi 10 kali. Selawat yang sama, ringkas. 10 kali. Nabi sebut, kan,
Tak kira lah apa jenis sahaja selawat, yang penting pagi 10, petang 10, Nabi sebut, maka di padang mahsyar nanti dia wajib mendapat syafaat aku. Dia pasti akan dapat syafaat aku. Kan? Jadi maksudnya apa? Bila wajib dapat syafaat di padang mahsyar, dia ni berada hidup daripada waktu itu sampailah dia mati, sebenarnya dia sedang berada dalam jaminan Tuhan. Jadi bila ada amalan yang tetap, nanti yang di celah-celah waktu solat, pagi, petang, siang, malam tu, itu kita berselawat tanpa kita kira. Selawat saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nanti penat, berhenti sekejap, nanti buat lagi sallallahu ala Muhammad. Ataupun rasa boring, tukar selawat lain. Kan, selawat nariyah. Kan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Yang tu contoh selawat lah kan. Nak berlagu ke, biasa ke tak berlagu. Mana yang penting perbanyakkan selawat dalam sehari dan jadikan kebiasaan. Tapi 10 pagi, 10 petang tu jangan tinggalkan. InsyaAllah. Kalau badan kita ni ada kadang bukannya saka, tak. Kadang dia gangguan pada diri kita. Kadang kita tak ada sejarah datuk nenek yang saka pun, maksudnya kadang-kadang ada gangguan juga kadang-kadang. Sebab guru saya ada Ustaz Abdullah, anak murid kepada Harun Din, beliau mengatakan penyakit yang kita alami ni 90% punca utama, punca pertama, dia kata punca pertama adalah daripada gangguan makhluk halus. Jadi walaupun kita tak ada saka, tak ada sejarah macam tu kan pada keturunan kita tetap perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dah dua kali kuliah. Kita berhenti setakat ini, sekadar ni pada malam ni, iaitu tentang yang kita dah bahaskan tadi berkenaan dengan muqaddimah kuliah tauhid, kemudian tentang bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala adalah alam semesta ini, kemudian tentang selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan kita ulang sikitlah amalan tadi tu. Amalan tadi tu iaitu yang pertama, amalannya adalah amanar rasul selepas maghrib. Satu malam sekali saja. Jangan tinggal, setiap hari jangan tinggal. Kemudian selawat pagi petang, pagi 10, petang 10. Kemudian di sela-sela waktu, celah-celah itu, celah-celah waktu solat, ketika kita beraktiviti, berjalan, duduk, kan, pagi, petang, siang, malam, kita banyakkan selawat di lidah kita, walaupun dengan suara yang slow, dengan suara yang perlahan, kita perbanyakkan selawat. InsyaAllah hidup kita, Allah Ta'ala berikan keselamatan, kesihatan, kebahagiaan, masalah kita semuanya menjadi mudah untuk selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kuliah kita pada malam ini, walaupun mungkin ada yang tak berapa mungkin tak berapa jelas ke penyampaian saya, minta maaf. Sekiranya ada terkasar bahasa, salah kata, tergurus hati, saya minta maaf banyak-banyak. Kita sudahi kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Ustaz nak tanya sikit soalan. Apa salah? Ustaz nak tanya sikit soalan. Kan yang saudara kita yang berlaku kat Palestin tu kan, dia orang-orang Palestin sekarang ni sedang diuji dengan keimanan, betul tak Ustaz? Oh, diuji. Orang Palestin hari ini diuji dengan iman dia kan, Ustaz kan? Dan akhirnya di saat memang orang kata ujian tu sangat genting tu, dia sehingga ada video yang kita nampak tu kan, dia macam marah dengan Allah Subhanahu Taala kan.
Macam ni, so, apakah macam kita tengok video macam tu kan, apa berkenaan dengan Palestin ni sebenarnya adalah ujian kepada seluruh umat Islam sebenarnya. betul. Seluruh umat Islam lah. Di zaman Nabi SAW pun berlaku perkara yang sama. Kerana ketika para sahabat berjihad menentang orang-orang musyrikin yang menyerang mereka, yang merampas tanah mereka di Makkah Al-Mukarramah, contohnya di Perang Badar dan beberapa peperangan, ada di kalangan orang yang mereka berada di pihak Nabi kita SAW. Kita sebut sebagai sahabat Nabi lah. Cumanya ketika meninggal dunia, mereka sudah tidak dikira sebagai sahabat Nabi lagi. Sebabnya adalah ketika peperangan berlangsung, ketika badan mereka dah banyak luka dan akhirnya mereka mati dalam keadaan luka yang sangat banyak itu, kan? Mereka mengeluarkan ada seorang lelaki ni dia gagah perkasa, dia menjadi tentera Islam. Kemudian badan dia dah banyak sangat luka, kemudian di tombakan yang terakhir tu, kan, dia mengeluarkan kata-kata murtad. Dia menyalahkan Tuhan kerana peperangan itu menyebabkan dia diuji dengan ujian yang sangat berat. Jadi sebab itu bila begitu maka dia meninggal dalam keadaan murtad. Walaupun dia pada posisi umat Islam, dia berjihad. Maka ketika itu bila murtad maka ibadah dia, jihad dia Allah Ta'ala tolak. Jadi peristiwa yang berlaku kepada orang Palestin, pertama memang kita diuji sama ada kita bantu mereka ataupun tidak, kan. Tapi hakikatnya di akhir zaman ni Nabi sebut umat Islam seperti buih di lautan. Maksudnya lemah, sangat lemah, kan. Mereka seperti hidangan yang dimakan oleh orang ramai, kan. Satu dunia kerumun, kan, makan, kan, hidangan tersebut, kan. Tapi tak ada siapa yang boleh menghalang. Jadi begitulah yang berlaku kepada orang Palestin. Mereka diuji dengan ujian yang sangat berat. Tapi sebenarnya ketika iman mereka sempurna, sifat bila pengajian akidah ni sempurna, maka keredaan di hati itu dia akan datang dengan sendirinya. Kerana orang yang tauhidnya sempurna, dia faham tentang sifat 20, kemudian dia faham tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan hadis, maka orang seperti ini mereka akan redha dengan hati yang sepenuhnya. Dengan maksud mereka akan melihat hakikat di sebalik ujian. Kenapa? Kerana hidup di dunia ini 1 jam akhirat bersamaan dengan 42 tahun dunia. Kita hidup dekat dunia ni 42 tahun, itu baru 1 jam di akhirat. Kalau umur kita 80 tahun, maksudnya kita hidup di dunia ni sebenarnya hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Bila kita mati dalam keadaan kita berjihad di jalan Allah, maka mati kita mati syahid. Dan mati syahid ni adalah suatu nikmat. Sehingga orang yang mati syahid, bila mereka sudah berada di alam barzakh, kan, bila ditanya kepada mereka, nikmat apa yang kamu nakkan lagi daripada Allah Ta'ala, maka mereka kata, mereka nak mati syahid sekali lagi. Sebab itu penting. Ilmu sangat penting, kan. Bila kita tidak ada ilmu, maka kita akan anggap musibah tu adalah musibah. Tetapi bila kita ada ilmu, kita akan anggap musibah itu adalah di sebaliknya. Ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita. Tetapi walaupun ada segelintir orang Palestin yang begitu, kita tidak boleh bersangka buruk kepada mereka. Sebab di kalangan orang Palestin ini, ada mereka yang pendidikannya tercicir. Pendidikan mereka tercicir. Bahkan ada di kalangan mereka yang mentalnya sangat sakit. Mentalnya sangat sakit. Maksudnya dia ada masalah mental, kan? Maksudnya daripada kecil dia ada masalah mental.
Yang itu terkecuali. Walaupun dia mengucapkan kenapa Tuhan tak tolong kan, dia seolah menyalahkan Tuhan kan. Tapi kita tak boleh nak judge daripada zahir dia. Kita tak tahu. Mungkin dia ni ada masalah jiwa, mental. Kita tak tahu. Kalau begitu, realitinya maka itu tidak dikira dosa oleh Allah Ta'ala. Allah ampunkan dia. Tapi kalau dalam keadaan dia sihat mental dia sebenarnya tak ada masalah pada jiwa dia, tapi dia mengeluarkan kata-kata begitu kerana kekufuran hati dia, maka itu adalah satu dosa besar kan? Dan Allah Ta'ala tidak terima jihad dia. Dan kalau dia meninggal kena bom, dia tak dapat syahid macam kawan dia yang lain. Kawan lain dapat syahid, tapi dia tak dapat syahid, jadi rugi kan. Sebab tu penting sangat ilmu kan? Tapi orang yang memang dia daripada kecil dia tengok bom kan, maksudnya dia tu trauma. Maksud dari situ dia dah ada masalah mental sebenarnya. Maka yang seperti itu kalau dia mengucapkan kata-kata yang bercanggah dengan iman, itu sebenarnya dia tidak jadi salah bagi dia. Kan mereka tu dipanggil apa ni rafi'ul qalam an mukrih. Orang diangkat pena daripada orang yang terpaksa. Maksudnya dia tu sakit. Kan sakit ataupun ada yang mendesak dia. Kan dia terpaksa. Maksud iman dia tu maksudnya dia mengatakan itu bukan daripada kehendak dia sendiri, tapi daripada penyakit dia. Daripada penyakit dia yang dia alami, trauma yang dia alami. Kan jadi itu tidak dianggap dosa lah. Agak-agak boleh terjawab tak Ustazah? Jawab Ustaz. Maksudnya habis contohkan Ustaz, kalau kita yang melihat ni kan, tiba-tiba terdetik dalam hati zalimnya Allah kan. Kejap minta maaf, saya punya speaker tak apa kuat pula. Tak, contoh kalau kita terdetik dalam hati kan zalimnya Allah kan dalam hati. Terdetik dalam hati. Terdetik dalam hati. Terdetik dalam hati, lepas tu? Terdetik dalam hati cakap zalimnya Allah ni, macam tu kan. Contohnya lah kan. Kan kerana dipenuhi dengan perasaan terlalu simpati dengan mereka kan, zalimnya Allah. Adakah bagaimana kita nak merawat jiwa kita supaya terus faham tak Ustaz maksud saya? Faham. Kita akan rasa kenapa Allah ni zalim bukan? Sebab itu semua akan diterangkan dalam kitab sifat 20 ni. Antaranya sifat Allah muridan. Muridan ni apa maksudnya? Muridan ni adalah iradah. Allah Ta'ala itu berkehendak. Maha berkehendak. Maksudnya dia boleh buat apa saja yang dia suka. Kenapa kita tak boleh kata Allah tu zalim? Kerana itu milik Allah. Contoh kita ada bela ayam lah. Orang panggil makrifat ayam. Tuan ayam dia ada bela ayam dalam reban. Banyak-banyak kan. Ada 5-6 ekor. Kemudian tuan dia pun pilihlah seekor untuk disembelih. Kan. Maka ayam tidak pernah mengatakan tuan dia zalim. Ayam tidak pernah mengatakan tuan dia zalim. Kenapa? Kerana itulah makrifat pada seekor ayam. Makrifat pada seekor ayam. Kerana dia tahu itu tuan aku. Bila tuan, maka dia berhak buat apa saja. Dia nak sembelih, dia nak cincang, itu terpulang dia. Itu makrifat ayam. Maka ulama sufi kata, itulah makrifat yang sepatutnya ada pada diri kita. Tuhan nak hancurkan kita ke? Tuhan nak sembelih kita ke? Tuhan nak jadikan kita debu ke? Kan? Itu kita tak boleh pos soal. Sebab apa? Sebab diri kita bukan kita punya. Diri kita ni sebenarnya milik Tuhan. Contohnya kita ada barang. Kita ada duit lah. Duit kita tu kita nak guna untuk buat apa? Beli motor, nak buat rumah kan. Kalau ada orang persoalkan kita kan. Dia kata kenapa lah kau beli motor Waisuku kan. Belilah motor Honda ke kan. Kan. Itu hari pertama dia sebut. Nanti hari kedua dia sebut lagi. Hari ketiga dia sebut benda yang sama. Kan? Dia menunjukkan dia tak setuju dengan apa yang kita buat terhadap apa yang kita miliki. Kan? Hari-hari dia sebut benda yang sama. Agak-agak kita marah ke tidak dengan dia lama-lama? Lama-lama kita akan marah. Kan? Kenapa nak persoal? Itu hak aku. Aku punya. Kan? Begitulah Tuhan. Bila Tuhan buat sesuatu terhadap makhluk dia, walaupun pada mata kita zalim,
Tapi sebenarnya kerana akal kita cetek, maka kita melihatnya zalim. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang syahid itu kan sudah mendapat nikmat dia yang sangat besar, kan. Bahkan dalam dalam sifat muridah nanti akan dibahaskan, kan. Kehendak Allah tidak akan dipengaruhi oleh sesiapa pun. Walaupun doa seorang hamba, walaupun usaha seorang hamba, walaupun jihad seorang hamba, tidak ada yang boleh mengubah takdir Allah. Kenapa? Kan? Kerana Allah pemilik segala sesuatu dan itulah sifat fa'alul lima yurid. Allah sangat memperbuat apa yang dia kehendak. Tak ada siapa yang boleh persoal. Kenapa? Kerana itu milik dia. Maka dalam perbahasan sifat iradah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam perbahasan sifat iradah, macam Ustazah sebut tadilah, kan? Ada orang dia rasa Tuhan ni zalim, kan? Sebab maknanya macam kita terdetik dalam hati kita dah tahu dia terdetik dalam hati. Terdetik dalam hati kerana terlalu terdetik dalam hati. Maka itu boleh diselesaikan dengan memahami sifat iradah dengan muridan. Jadi nanti dalam perbahasan iradah muridan kita akan bahaskanlah kenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan Allah itu maha berkehendak. Kan? Sebab Allah ni bukan hanya menghendaki yang baik-baik. Yang buruk-buruk pun adalah kehendak Allah juga. Kan? Contohnya yang buruk ni adalah orang Israel mengebom orang Palestin. Itu kehendak siapa? Iradah siapa? Iradah Allah. Disebut biiznillah, dengan iradah Allah, dengan kudrat Allah. Kalau bukan dengan kudrat Allah, maka bom tu tak akan meletup. Tapi dengan kudrat Allah, bom tu meletup. Kan? Dengan kehendak Allah, bom tu meletup. Kan? Itu dari bahasa iman kita. Adapun bahasa zahir kita kena berjihad, kita kena menentang orang Israel. Kan? Tapi dalam hati kita, Allah yang mengizinkan semua itu berlaku. Sebab kalau Allah tak mengizinkan, pasti tak akan berlaku. Kenapa Allah mentakdirkan begitu? Kerana nanti bila Allah nak masukkan orang Yahudi, orang Zionis ni ke dalam neraka, maka orang Zionis, orang Israel ni dia tak ada hujah. Ya Allah, kenapa kau masukkan aku neraka? Kan? Sedangkan aku tak buat silap. Tapi Allah pun tunjuk bukti. Ni kau bom dia, kan? Ni kau buat zalim, kan? Maka layaklah masuk neraka selama-lamanya. Itu layak untuk mereka. Jadi orang Palestin nanti yang syahid, dia akan duduk dekat syurga Firdaus yang tertinggi. Maka orang lain yang duduk syurga bawah tak boleh protes. Ya Allah, kenapa si fulan ni dia duduk syurga atas? Jadi Allah pun bagi bukti. Masa dekat dunia dia kena bom, badan dia berkecai. Maka aku letakkan dia dekat syurga Firdaus. Jadi orang lain tak boleh komplain. Kan? Kalau Allah jadikan orang Palestin sama macam kita, aman, mati pun macam kita, mati biasa je, kan. Jadi bila di syurga nanti darjat dia tinggi, darjat kita rendah, kita boleh protes Allah. Ya Allah, kenapa dia tinggi, saya rendah? Kan. Tapi kerana Allah nak membezakan kedudukan kita dengan mereka, maka Allah jadikan semua ni berlaku. Maka orang yang mengetahui tauhid, maka mereka melihat banyak hikmah yang terkandung dalam ciptaan Allah ni. Yang baik, yang buruk. Sehingga dia akan kata subhanallah, 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 hebatnya Allah. Kan? Di lidah dia tidak akan mengatakan Allah itu zalim, kan? Ataupun di hati terdetik, zalim ke Tuhan, kan? Dia tak akan jadi begitu. Dia akan Allah subhanallah. Jadi ilmu tauhid ni dia akan membuka makrifat. Membuka makrifat. Kemudian dengan makrifat tadi dia akan menggerakkan syariat. Menggerakkan syariat itulah dia akan bermulanya jihad. Jihad yang sebenar, yang berlandaskan Islam, kan? Yang akan disertai oleh bantuan Tuhan, nusrah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dalam disebut karamah. Perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada para waliullah. Jadi sebenarnya itulah hikmah dia terhadap segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz banyak atas penjelasan. Sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan selamat perjalanan balik ke mana Ustaz? Kelantan Taklah, balik ke Selangor. Saya berada di depan pusat latihan tentera darat.
tengok apa ni, ziarah adik saya lah. Oh, Ustaz. Kasih banyak Ustaz di atas ilmu yang disampaikan. Ziarah Kita adik jumpa jadi 2 minggu lagi tadi lah. tak sempat nak sampai. Jadi ni terpaksa dalam kereta lah, minta maaf semua. Tak apa, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz banyak. Jadi kita berhenti setakat ni ya Ustazah. Ya, setakat ni je. Okay, terima kasih banyak. Sekiranya ada salah kata saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah kita akan berjumpa 2 minggu lagi. Terima kasih Ustaz. Arsyad. Sama-sama Ustazah. Ustaz dah boleh ni lah. Ustaz dah boleh live lah. Live. Okay. Saya nak balik kampung. Ustazah. Kenapa Ustazah? Apa dia? Kau balik? Ni sekarang kan ya? Masuk dalam kereta. Ya. Kampung kat mana? Dekat Kota Tinggi Ustazah. Kota Tinggi. Apa Ustazah? Awak tadi lupa lah tu ada kuliah. Betul Ustazah. Saya betul-betul lupa Ustazah. Alah, tapi hari ni tak ramai pula Ustazah lambat nak tuan lah. Tak apalah, tapi seronok lah kuliah kan. Mengingatkan sebenarnya kadang-kadang kita kena refresh balik kita punya ni kan. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah besok jumpa. Kalau Ustaz, 2 hari ni Syab cuti lah. So 2 hari ni kita cuti baca Al-Mulk sambung naik sekolah nanti Saya tak kisah Ustazah. Tak kisah. Kalau saya free, saya buat Kalau tidak, saya tak tolong Zubi. Okay Syed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Ustazah.